Zian di atas perkongsian anda, dan seperti yang kita maklumkan di awal rancangan tadi, kita akan kongsikan sedikit orang kata tentang harga barang di musim perayaan, di mana skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2021. Dan bersama kami pagi ini yang lebih ahli untuk bercakap tentang perkara ini iaitu Tuan Syamsul Nizam Khalil, Timbalan Pengarah Penguatkuasa Koperasi KPDN HDP. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, bila kita bercakap harga barang di musim perayaan ini, dia seolah-olah menjadi satu trend. Mungkin untuk permulaan ini Tuan boleh kongsikan pencerahan kepada penonton Sahabat Pagi Malaysia berkenaan skim harga maksimum musim perayaan khususnya Hari Raya Puasa ini dari segi signifikan pelaksanaannya. Ya, terima kasih Cik Munawar dan juga Cik Ana daripada RTM kerana menjemput Kabinet HDP untuk berkongsi berhubung dengan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan. Untuk makluman, skim harga maksimum musim perayaan telah dilaksanakan sejak tahun 2000 lagi. Semasa skim harga semasa musim menjelang Hari Puasa juga. Dah 21 tahun. Oleh itu, skim ini telah lama. Dan untuk keperluan pelaksanaan skim harga maksimum perayaan ialah supaya kita nak memastikan kestabilan harga barangan yang dikawal ini perlu diselaraskan bagi memastikan bukan sahaja pengguna tetapi peniaga juga menikmatinya pada harga yang lebih munasabah. Ini bermakna bahawa sebelum Kabinet HDP melaksanakan skim harga maksimum perayaan ini perlu dipastikan bahawa kestabilan segi bekalan dan juga akhirnya kita dapat menstabilkan harga barangan. Oleh itu apabila kita Kabinet HDP ingin memastikan bahawa terdapat kestabilan dari segi harga bekalan dan harga, pengguna dapat menikmati pada harga yang munasabah dan peniaga juga dapat memperoleh manfaat memandangkan sebahagian barang-barang itu akan dibeli juga oleh peniaga. Seperti mana kita jangan belum bahawa semua orang adalah pengguna. Betul. Jadi tidak ada orang yang dapat menghasilkan satu barangan untuk semua barang. Oleh itu sekiranya Kabinet HDP dapat menstabilkan bekalan dan harga, kita percaya bahawa dapat dari segi pengguna dengan peniaga dapat manfaat bersama. Dan kita sedia maklum bahawa tujuan kita menstabilkan bekalan dan harga ni kerana supaya harga ini kita kawal peringkat satu tempoh pada tahap pada satu harga, tetapi tempoh tertentu sahaja. Contohnya dalam skim harga maksimum musim hari ini, kita ada tempoh tertentu. Jadi maknanya apabila kita mengawal tempoh tertentu, kita akan pastikan bakalan mencukupi dan peniaga dapat harga yang munasabah. Dan peniaga juga dapat menjual barangan. Tak ada lagi isu kita jual mahal kerana mendapat harga daripada pemborong. Jadi oleh itu kita Kabinet HDP mengambil langkah supaya kita dapat mengawal harga di setiap peringkat rantaian dari segi rantaian perniagaan lah. Jadi objektif utama skim harga maksimum musim perayaan 2021 adalah untuk memastikan harga barangan yang terpilih berada pada tahap yang stabil bagi tempoh-tempoh tertentu lah seperti tahu tadi. Dan untuk juga kita supaya peniaga-peniaga juga dapat menjual pada harga yang telah ditetapkan dan tidak lagi timbul isu. Seolah-olah macam kita apabila bertanya, masing-masing mengatakan dapat harga mahal. So apabila dapat pelaksanaan skim harga maksimum perayaan ini, semua pihak kita harap dapat mematuhi segala peruntukan undang yang kita kuasakan. Bagaimana pula dengan reaksi penguatkuasa Kabinet HDP dalam memberi reaksi kepada kenaikan harga barang pada bulan Ramadan dan juga persediaan dalam menghadapi musim raya tidak lama lagi? Ya. Untuk makluman Kabinet HDP sebenarnya memantau harga ni sebelum bulan puasa lagi pun. Sebab apa? Sebelum sesuatu skim harga maksimum perayaan dilaksanakan, pemantauan harga perlu dibuat. Kita perlu melihat trend harga yang sebelum ni berapa, sebab kita nak menstabilkan harga tadi. So, sebelum menstabilkan harga, kita akan pastikan sebab apabila Kabinet HDP membuat strategi terhadap isu kenaikan harga barangan ni, pertama yang kita akan buat ialah berhubung dengan menguatkuasakan skim harga maksimum musim perayaan setiap tahun bagi setiap perayaan. Untuk makluman, kita ada 6 musim perayaan dan kita akan mengadakan 6 kali skim harga musim perayaan. Sebelum ni skim ini dikenali sebagai skim kawalan harga musim perayaan. Tapi hari ini sekarang ni dikenal telah di branding semula dengan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa. Ini maksudnya harga maksimum bermaksud harga maksimum yang boleh dijual oleh peniaga. Dan sekiranya mereka menjual lebih daripada itu adalah melakukan satu kesalahan di bawah Akta Akaun Harga NTP tahun 2011. Untuk makluman,
Skim harga maksimum musim perayaan tahun 2021 ini kita berkuat kuasa mulai 21 April sehingga 20 Mei 2021. Lebih kurang 30 hari lah. Bermasa kita dah, kalau hari ini 23 hari bulan, dah 3 hari. Mana kita ada lagi 27 hari lah untuk kita mengawal harga ini. Jadi tempoh kuat kuasa ni daripada bulan Ramadan sehinggalah kepada selepas hari raya puasa. 22 hari sebelum, 1 hari masa hari raya, 7 hari selepas. 30 hari semuanya lah. Jadi tujuan ni 3 hari untuk kita ada memastikan bahawa harga barangan ni stabil dan juga bekalan juga adalah stabil. Dan kita haraplah semua peniaga mematuhi lah supaya orang Islam dapat melaksanakan ibadah dan juga dapat meraihkan hari raya puasa dengan pada harga yang munasabah dan bekalan sentiasa mencukupi. Ya, betul. Itulah tadi Tuan ada menyatakan skim harga maksimum musim perayaan ini dilaksanakan pada 21 April hingga 20 Mei 2021, iaitu selama 30 hari. Iaitu pada sebelum perayaan, pada hari perayaan dan seminggu selepas hari perayaan Aidilfitri. Jadi ada satu luar sana yang risau akan kenaikan harga barang pada hari raya Aidilfitri nanti. Dan jika ada berlaku kenaikan harga barang itu, apa antara tindakan ataupun penalti yang akan dikenakan kepada peniaga? Untuk makluman Cik Muzaffar, Munawar dengan Cik Hana, untuk kali ini pada fasa yang pertama ini, skim harga maksimum musim perayaan ini sebanyak 12 jenis barangan yang dikawal, yang terdiri daripada 4 kategori lah, yang ayam, telur ayam, daging dan juga hasil laut. Ayam ni ada 3 jenis ayam, ayam hidup, ayam standard, ayam super. Daging pula daging lembu tempatan, daging lembu import, daging kerbau import. Telur ayam grade ABC, ikan kembung, kita masuk ikan mabung, ikan selayang dan juga ikan air ataupun ikan tongkol lah, di setengah pihak tempat. Jadi penetapan harga maksimum nanti di peringkat borong, pengeluar, borong dan runcit. Seperti mana saya beritahu awal tadi, apabila pelaksanaan skim harga musim perayaan ini, semua peringkat perniagaan kita kawal harganya. Supaya tidak lagi timbul isu mereka menyalahkan pihak-pihak tertentu, mereka menjual harga mahal kerana dapat pun mahal. So hari ini apabila kita membuat siasatan dan juga pemeriksaan, memastikan bahawa pihak peruncit, pihak pemborong dan juga pihak pengeluar, mereka dapat menjalankan perniagaan, memastikan bekalan mencukupi. Pada bulan yang sama, memastikan harga yang dijual adalah mematuhi seperti mana perundangan di bawah Akta Kawalan Harga dan Aktiviti Perintahan 2011. Dan tempat-tempat yang kita kawal ni semua tempat. Pasar raya, pasar, tempat orang ramai kan. Di bazar supaya mereka yang menjual ini pengguna boleh dapat harga yang munasabah, dan peniaga juga senang nak jual kerana dia dah tahu dah harganya. Ya, jadi untuk makluman Cik Munawar juga Cik Ana juga, os pantau juga kita laksanakan juga. Jadi os pantau ni kita buat supaya sebelum skim harga maksimum dia bertempuh kan. Maknanya kata dia tempoh 21 hingga 20 Mei. 30 hari. Tapi os pantau ni sebelum tu lagi. Mana kata kita pantau bagi memastikan dari segi bekalan, harga dan sebagainya di lokasi-lokasi yang telah tentukan adalah kita nak kena pasti ada berlaku ketidakstabilan harga. Dan apabila berlakunya ketidakstabilan harga, dia akan mengundang berbagai menyusahkan banyak pihak lah kan. Seperti yang kita alami pada hari inilah. Jadi untuk makluman Cik Munawar dengan Cik Ana juga, apabila kita melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan, tiada pihak boleh menjual harga melebihi harga maksimum telah ditetapkan. Itu prinsip dia. Mana kata sepatutnya lah kenaikan harga tak berlaku kerana ketika ini KPNHCP sedang melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan bermula 21 April hingga 20 Mei. 30 hari ini, mana kata semua orang terikat untuk menjual barangan runcit, borong dan pengeluar pada harga yang telah ditetapkan. Oleh itu kita nak beri mesej kepada pengeluar, pemborong dan juga peruncit bahawa kerajaan sedang melaksanakan skim harga ini, dan skim harga ini telah lama dilakukan dan mereka tahu harga-harga yang patut dijual dan undang-undang perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh mereka dalam pelaksanaan itu. Jadi penetapan harga ini kita buat untuk menstabilkan harga lah, supaya kita tak nak harga maksimum ini hanyalah harga maksimum, bukanlah harga yang wajib dijual oleh peniaga. Terus nak
untuk menghilangkan persepsi orang kata bila harga maksimum ni itulah harga yang kita jual. Maksudnya sebelum ni harga rendah kita pergi kepada harga maksimum, tidak. Harga maksimum maksud harga maksimum yang dia boleh jual. Dan kalau kita tengok dia boleh jual lebih rendah dan kita galakkan supaya mereka jual lebih rendah daripada harga maksimum tetapkan. Dan contoh saya bagi contoh ayam. Ayam di pasar harga RM7.9. Dan di tempat-tempat lain, pasar raya dan sebagainya, harganya berbeza-beza. So, apabila harga yang berbeza-beza ini, itu sebab kita menetapkan harga maksimum. Mana kata mereka boleh menjual mengikut dia orang punya mereka punya kemampuan lah dari segi kos mereka terima supaya dapat pengguna dapat harga yang munasabah, peniaga juga dapat margin keuntungan sebab di setiap peringkat ini ada dia punya keuntungan dia. Sebab itulah yang kita buat sebelum ini. Jadi itu untuk menjawab tadi soalan Cik Menawan dengan Cik Ana tadi, undang-undang kita boleh tindakan tegas kita boleh ambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah skim harga maksimum perayaan ini, seperti mana peniaga takluk kepada Akta Kawalan Harga dan Etika di mana bagi kesalahan menjual harga terkawal melebihi harga maksimum, mereka boleh denda sehingga, bagi individu mereka boleh denda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara atau dikompaun sehingga RM50,000, 50% daripada harga daripada nilai denda. Dan kesalahan gagal meletakkan tanda harga berwarna pink juga melakukan satu kesalahan, dan jika individu boleh denda oleh mahkamah sehingga RM10,000 atau dikompaun sehingga RM5,000. Dan syarikat boleh didenda sehingga RM20,000 dan dikompaun sehingga RM10,000. Jadi itulah dari segi tindakan-tindakan tu. Bagi Kabinet HCP kita ingin melihat bahawa kita nak satu menang-menang, situasi menang. Di peniaga boleh menjual barangan mereka dan tidak merubatkan kerugian kepada mereka. Pada masa yang sama, pengguna dapat harga yang munasabah. Dan sekiranya peniaga dan pengguna ini dapat harga yang munasabah, so perjalanan perniagaan itu berlaku dengan baik. Dan saya percaya skim harga musim perayaan ini dapat berlangsung dengan baik tanpa isu-isu yang boleh mengganggu gugat dari segi isu-isu yang dah berlaku pada hari ini. Bagaimana pula dengan tindakan pemantauan dan penguatkuasaan pada bulan Ramadan ini agar memastikan peniaga ini tidak mengambil kesempatan, khususnya seperti kedai-kedai runcit, contohnya kedai-kedai Aceh atau kedai-kedai India selalunya mengatakan harga yang tinggi daripada biasa. Ya, terima kasih. Kita di bawah Kabinet HCP kita mempunyai undang-undang tertentu yang untuk kita bagi memastikan peniaga itu beretika. Semua peniaga runcit diwajibkan untuk meletakkan tanda harga. Ya, jadi maksud kata setiap barang yang dijual diwajibkan meletakkan tanda harga supaya pengguna sebelum mereka membuat pembelian mereka boleh membuat pembandingan dan pengguna boleh menjalankan hak dia sebagai pengguna. Dan apabila tiada harga, so apabila penyakan kita ni nak cepat beli dulu. Beli dulu, bila tanya kat kaunter mahal. Jadi dia akan buat aduan kepada Kabinet HCP. Tapi apabila dengan adanya harga, pengguna boleh membandingkan di mana premis yang boleh menjual harga yang munasabah yang dia beli, walaupun boleh luar dari segi musim skim harga maksimum perayaan. Sebab skim harga maksimum dia bertempoh. Kita tak boleh nak kawal harga 365 hari. Tetapi dengan 30 hari ini, maksudnya peniaga juga di luar daripada musim tu, pengguna juga boleh menggunakan dia dengan peruntukan undang yang kita sedia ada. Dia membuat perbandingan. Jadi maksudnya kata kita tidak mengawal semua harga. Kita kawal segi harga secara perundangan beberapa barangan saja. Topi muka, LPG, gula. Jadi barangan tertentu saja. Dan kita tak kawal semua barangan. Jadi oleh itu, memandangkan kita tak kawal semua barangan, tetapi ada peruntukan undang-undang lain yang kita akan gunakan untuk memastikan bahawa peniaga ini tidak melakukan kesalahan bawah Akta Kawalan Harga dan Etika Piutang 2011 lah. Baik Tuan, secara ringkas Tuan, mungkin Tuan boleh nyatakan apa antara portal yang boleh pengguna-pengguna di luar sana untuk mereka gunakan sebagai tempat aduan mereka bagi peniaga-peniaga yang tidak beretika. Ya, saya beritahu tadi sekiranya di luar musim skim harga musim perayaan, Kabinet HCP masih lagi memantau dari segi harga. Contohnya, bagi barang-barang yang tak termasuk dalam skim harga musim perayaan, bagi kenaikan harga barangan yang tak terlibat dalam skim ni, turut dipantau dalam skim Kabinet HCP mendapati mengesan mana-mana pihak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan tanpa mematuhi perundangan percutian akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga Etika Piutang 2011. Mana kata mana-mana peniaga walaupun bukan merupakan barang harga terkawal
di bawah tekanan harga dan HPP 2011, mereka juga tertakluk pada perundangan pencututan di bawah akta yang sama. Mana kata pergi ke mana pun maksudnya KPN HP masih lagi boleh mengambil tindakan dan sekiranya terdapat aduan-aduan tertentu berhubung dengan KPN HP melebihi harga maksimum dan sebagainya, terdapat saluran yang boleh disediakan oleh kementerian untuk pengguna melaporkan sebarang perlakuan peniaga yang tidak beretika ni, seperti kita ada portal e-aduan KPN HP, call center 18888800, email e-aduan@kpnhp.gov.my, easy adu KPN HP. Kita ada pusat arahan penguasaan ECC. ECC ni kita pusat arahan penguasaan kita, Enforcement Command Center, di mana di situ data-data penguasaan kita seluruh negara, aktiviti penguasaan seluruh negara ada di situ. Jadi maksudnya kita sebagai satu berpusat di mana nombor dia 8882 6088 atau 6245, dan juga satu lagi cara untuk membuat aduan dalam melalui WhatsApp. Di mana WhatsApp 019 279 4337. WhatsApp aja akan aduan ini akan diterima oleh WhatsApp. Itu antara saluran dan juga pergilah secara dan fizikal ke pejabat kita 72 cawangan seluruh negara. Itu antara pilihan-pilihan yang pengguna ada untuk mereka membuat aduan untuk memastikan hak pengguna terpelihara, terjaga khususnya sepanjang musim perayaan ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Syamsul Nizam Khalil, Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KPDN HEP, atas perkongsian pada hari ini berkenaan skim harga maksimum musim perayaan khususnya Hari Raya Puasa ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, Menawar, seterusnya kita